Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita. Pada minggu lepas saya terlupa, dan minggu ni alhamdulillah kita dapat sambung balik. Alhamdulillah, berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami. Benda kita kali terakhir kita bincang kita. Sekejap saya share. Share screen kali terakhir kita sampai kali terakhir tu kita sampai kepada tajuk berkenaan dengan pengumpulan hadis, pengumpulan hadis juga dan juga tajuk berkenaan dengan bagaimana pergerakan ulama dalam mempertahankan sunnah Nabi SAW. Yang mana kita kata perkara tersebut, penulisan dan juga pencatatan hadis tu membawa kepada pendetakan sumber yang kukuh untuk Islam dan pemahaman dalil dan pemahaman bagi nas. Kerana dengan tanpa dijaga sunnah, maka tak akan diketahui akan pengertian dan juga maksud dikehendaki daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak sekali-kali macam kita kata itu menyatakan bahawa Quran ni tak cukup, tapi kerana memang Allah Taala utuskan Rasul bersama-sama dengan kitab yang diturunkan supaya penjelasan dibuat, dan bahkan daripada sudut itulah diuji manusia untuk mentaati Rasul dalam apa yang diperintahkan oleh baginda. Dari situ kita kenal akan manusia yang benar-benar ikut perintah Allah Ta'ala atau tidak. Macam kita lihat Allah Ta'ala uji dengan masalah kiblat. Diletakkan kiblat umat Islam pada bermula ke arah Baitul Maqdis, dan ketika diarah ke Baitul Maqdis tu, sedangkan mereka penduduk Mekah, telah ada pada mereka Kaabah. So Allah Ta'ala jadikan itu untuk ujian kan, untuk tahu siapakah di kalangan mereka yang mentaati Rasul berbanding dengan orang yang berpatah balik daripada pendiriannya. So jadi kita bincangkan itu tentang pengarangan hadis dan juga kesan dia, dan bagaimana bincangkan berkenaan dengan bagaimana para ulama letakkan jawapan dan juga penjelasan menolak kepada orang-orang yang cuba untuk meragu-ragukan tentang sunnah. Baik, itu kita ambil itu. Kita ambil tu kat sebelah. Baik, dalam penyebaran alim Muhammad Naif Wajih, risalah bertajuk Difa'an Sunnah, yang mengandungi tiga tulisan, tiga tulisan dengan panel ulama-ulama yang hebat, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Andawi, Yahya Al-Muallimi serta Mustafa Sibai. So 3 orang. Baik. Hari ni kita akan masuk pada tajuk baru, itu berkenaan dengan nasyatu ahli ra'yi wa ahli hadis. Kemunculan ahli ra'yi dan ahli hadis. Ar-ra'yu memang kita faham lah, ar-ra'yu tu pendapat. Hadis tu macam kita bincangkan apa yang disandar pada Nabi SAW daripada kata-kata atau perbuatan ataupun sifat, kan. Itu dikatakan hadis, istilah dia, atau istilah lain sunnah. Jadi cuma kalau kita kata ahli sunnah dengan ahli hadis, sebab semua dikatakan sebagai ahli sunnah, iaitu yang ingin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tapi pada sudut cara pemahaman atau cara cara pemahaman ataupun cara mereka menjalankan atau melaksanakan perintah Rasul tu atau perintah Allah Ta'ala, di situ timbul tajuk masalah ahli ra'yi atau ahli hadis. Okey, dia kata kita telah tahu daripada sebelum ini bahawa perserakan perpecahan para sahabat, berseraknya para sahabat
di seluruh pelosok negeri telah mewujudkan gerakan ilmu pada setiap pelosok tersebut. Mana duduk di Iraq, di Syam, di Mesir dan sebagainya, kedudukan para sahabat yang berpecah kerana menyebarkan Islam dan juga kerana mentadbir dan mengurus negara-negara yang Islam telah jajah. Maka itu antara benda yang menyebabkan berlakunya gerakan ilmu. Berdasar kepada sahabat manakah orang tempatan tu belajar. Okey. Dan berbeza-beza gerakan ilmu tadi, manhaj dia dengan berbezanya para sahabat. Para sahabat yang mana duduk dengan mereka, macam itulah perbezaan mereka punya fahaman atau cara mereka memahami atau sistem ataupun disiplin mereka dari segi ilmu. Kan? Dan terkesan pelajar ataupun penuntut para sahabat dengan para sahabat itu sendiri. Dan kat sini dia kata dan telah berbeza jadi berlainan dalam perbezaan tersebut kepada dua manhaj, dua sistem yang berlaku pada orang-orang tempat para sahabat sampai. Salah satu di antara keduanya adalah manhaj ahli ra'i, manhaj ahli pendapat atau dia kata ahli akal. Cuma nanti kita terangkan, ni tak ada kaitan dengan tajuk falsafah, tapi kebetulan dengan cara hidup orang tempatan dan juga masalah jumlah sahabat yang sampai kepada mereka. Okay. Dia dikatakan sebagai ahli ra'i atau madrasah Kufah di Iraq. Kufah nama tempat di Iraq, tempat di mana ditakluk daripada jajahan Parsi, ditakluk di Islam. Dan bila para sahabat sampai ke sana, diutuskan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan agama. Antara Ibn Mas'ud dihantar ke Iraq, macam kalau dia belah Syam, dia hantar Ubaidah bin Jarrah, Abu Darda, dihantar ke sana. So jadi para sahabat Nabi SAW berserakan sedemikian. Macam manhaj atau sistem sahabat tentu dengan cara pemikiran dia, cara dia menyelesaikan masalah, itu mendatangkan wujudnya pertama ahli ra'i, wasani dan kedua manhaj ahli hadis atau madrasah Madinah di Hijaz. Hijaz kan kita terangkan bahawa kawasan pegunungan yang mengunjur daripada Madinah di tengah-tengah semenanjung tanah Arab, itu panggil Hijaz. Sampai turun ke Yaman sebenarnya, tapi lokaliti sebutan kawasan dia Mekah Madinah tu, kawasan berkenaan panggil Hijaz. Okey. Jadi wujud dua sekolah pendapat, sekolah cara berfikir sebenarnya, cara menyelesaikan masalah atau sistem dan mereka memahami dalil. Okey. Pertama, mazhab ahli ra'i di Iraq. Ini baru kita bincang tentang mazhab ahli hadis pula. Okey, barangkali Umar bin Khattab adalah para sahabat yang paling banyak kefahaman bagi nas. Okay, banyak sahabat yang paling kuat sebenarnya kefahaman bagi nas, kalau boleh dikatakan Umar bin Khattab. Juga demikian juga paling banyak ijtihad dalam pemahaman nas. Memahami nas banyak berijtihad juga Umar. Dan juga dia juga adalah sahabat yang paling banyak mengemukakan pendapat pada nas. Okey. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sahabat padanya, persoalan-persoalan kemusykilan yang dihadapkan kepada para sahabat, dan mereka berusaha padanya, memberikan pada Umar bin Khattab perbezaan ini dalam banyak keadaan. Sebab memang pada zaman Umar pun sebenarnya banyak berlakunya percambahan persoalan, pasal contoh macam bab faraid ke, kan kita kata, atau bab berkenaan dengan cara nak pengurusan negara-negara. Pada zaman Umar lah berlakunya perkara tersebut. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman beliau berlakunya perluasan jajahan Islam dengan pesat, dengan besar. Dan bahkan dua tempat yang sampai dia, zaman Nabi Yaman dah berlaku, tapi pada zaman Umar Syam dan juga Rom dan Parsi, dua empire besar tu jatuh kepada Islam. So dekat situ kita kata persoalan-persoalan baru yang tak pernah mungkin pada orang Arab, cara hidup mereka yang biasa mungkin tak pernah terfikir perkara berkenaan. So jadi Umar, walaupun dia Umar dia sekalipun dia dahulu memang bersungguh-sungguhlah untuk minta pendapat para sahabat
Dan juga dia ni sebenarnya seorang yang paling banyak kali berfikir, berhati-hati dalam dalam perkara-perkara banyak perkara. Dia sebenarnya orang paling berhati-hati lah. Nak cakap ke dia tunggu, dia tengok, dia perhati, tengok dulu patut ke tidak, dia keluarkan pendapat sebagainya. Umar adalah orangnya. Tapi dia dalam sama juga orang yang paling banyak memberikan pendapat dan juga kefahaman tentang nas-nas. Serta ijtihad dalam nas pun paling banyak dia. Okay, daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni tabi'in Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi. Dia nak boleh sahabat tapi dia tak sempat dengan Umar. Bahkan dia sempat dengan Ibn Umar, dia tak sempat dengan Ibn Mas'ud. Okey, daripada Asy-Sya'bi, beliau berkata, dahulunya permasalahan dia angkat kepada Umar radhiyallahu anhu, dan barangkali dia akan memerhatikan pada perkara berkenaan selama sebulan sebelum dia keluar pendapat, dan dia minta pendapat para teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, dan pada dalam sehari dia putuskan dalam satu majlis, kadang-kadang 100 persoalan. Mana 100 persoalan datang pada dia terpaksa selesaikan dalam masa satu hari. Okay? Mana satu hari dia selesai. Tapi dalam masa sama dia juga seorang yang kadang dia kata dia perhatikan pada masalah tadi, kadang dia tunggu sebulan baru dia nak keluarkan pendapat, ataupun dia minta pendapat pada sahabat-sahabat yang lain. Dan telah bergerak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas jalan Umar bin Khattab. Dan dia terkesan dengan Umar bin Khattab pada cara pemikiran Umar. Dan diriwayatkan bahawa beliau berkata Ibn Mas'ud, inilah ahsabu Umara zahab bitis ata syaril ilm. Aku sungguhnya aku benar-benar merasakan bahawa Umar telah baru pergi, telah mengambil dengan 9 daripada 10 ilmu. Mana kalau ilmu tak ada 10, 9 Umar ada. Okay. Dan datang dalam alam muwaqqi'in Ibn Qayyim al-Jauziyah bahawa Ibn Mas'ud dahulu hampir-hampir tidak menyanggahi Umar pada suatu benda pun daripada mazhab Umar. Kenapa pendapat Umar kebanyakannya dia berseiring. Dan bahawa dia lalu berkata, Ibn Mas'ud pernah berkata, kalaulah orang ramai menyusuri satu lembah, satu lorong, dan menyusuri Umar satu lembah atau satu lorong, aku pasti menyusuri lembah Umar dan juga lorong Umar. Manakala orang ramai ikut satu jalan, satu lembah, Umar satu tempat, aku ikut Umar, dia kata. Ini dikatakan daripada kata Ibn Mas'ud sendiri. Berkata Asy-Sya'bi, dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tidak kunut. Dan kalaulah Umar kunut, dan saya akan kunutlah Abdullah bin Mas'ud tidak kunut. Tidak buat kunut dalam solat. Kerana Umar tak buat. So dia tak buat. Ini contoh macam mana kita nak faham bagaimana dia ikut Umar. Okay. Dan ini menunjukkan kepada bahawa Ibn Mas'ud dahulu dia sebenarnya bermanhaj atau mengikut disiplin atau sistem Umar dalam pemikiran dan juga dalam mengeluarkan hukum dan pendapat. Dalam berfikir, dalam mengeluarkan hukum dan juga dalam pendapat apabila tiada nas. Okay. Sekalipun dia sebenarnya dalam menyanggahi Umar pada banyak masalah, banyak persoalan yang dia tak ikut Umar padanya. Kerana dia ada ijtihad sendiri, ijtihadnya yang khas dengan apa dia lihat bahawa ia adalah lebih benar. Ada juga, tapi majoriti pendapat Umar dia sentiasa bersama. Hatta contoh macam kes masalah Umar kata wuduk, mandi, tayamum boleh ganti wuduk, tak boleh ganti mandi. Itu paling masyhur lah. Kalau kita buka dalam Sahih Muslim, ada perbualan tu berlaku. Macam mana Abu Musa al-Asy'ari jumpa Ibn Mas'ud, kan, persoalkan berkenaan dengan tajuk masalah Ibn Mas'ud tak benarkan siapa-siapa tak ada air junub, jangan tayamum, pergi mandi, tunggu sampai air ada. Jangan solat selagi air tak ada. Bagi air tak ada, maka jangan solat, tunggu. Air ada, mandi baru solat. Dia tak benarkan tayamum ganti mandi. Benda ni adalah di antara ijtihad Umar, kefahaman Umar. Jadi pada sudut itu pun serupalah pandangan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita lihat itu, hatta macam kes sentuh wanita batal wuduk. Ini pun juga pendapat daripada Umar dan juga Ibn Mas'ud. Bahkan Ibn Umar, mereka pendapat dengan pendapat yang sama. Okey.
So dia kata, dan meriwayatkan Ibrahim An-Nakhai, diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa dia dahulu tidak akan berpaling, akan lari daripada pendapat, dia tak akan menyimpangi pendapat Umar dan Ibn Mas'ud apabila mereka bergabung. Kalau Ibn Mas'ud dan Umar sekali dalam satu perkara, Ibrahim An-Nakhai takkan lari, dia akan ikut sekali. Dan jika sekiranya mereka bercanggah pendapat, Umar dengan Ibn Mas'ud pendapat tak serupa, maka pendapat Abdullah bin Mas'ud lebih dia suka, kerana dia dahulu lebih halus, lebih berhalus kata Ibrahim An-Nakhai berbanding Umar. Umar agak mungkin tegas dan keras, Ibn Mas'ud mungkin lembut sikit. Itu maksud dia. Okay. Dari sudut kalau mereka bercanggahan, jika tidak dia akan ikut kedua-dua sekali. Okay. Dan anda telah ketahui daripada sebelum ini kita bincangkan bahawa Umar bin Khattab dahulu telah mengutuskan Abdullah bin Mas'ud ke ahli Kufah untuk mengajarkan mereka, dan gerakan dia jadi terjadi gerakan dia luas, dan dia dah berfahaman ataupun mengikut disiplin para pelajar penuntut kepada Abdullah bin Mas'ud sesudah daripada dia macam juga fahaman dia. Maka dianggap Madrasah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di Iraq ni adalah sebenarnya benih bagi madrasah ahli ra'i, madrasah pendapat. Okay. Bahkan dinisbahkan kepadanya sebahagian para tabi'in dikatakan Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ni, Rabi'ah ni dia guru pada Imam Malik. Nanti kita bincangkan bawah sikit, ada kisah perbualan dia. Dipanggil Rabi'atul Ra'i itu sebab kes dia dia dengan Sa'id bin Musayyab persoalan bercakap-cakap. Last kali bila dia tanya soalan tu banyak sangat dia cambahkan, sedangkan hadis dah ada. Lalu Sa'id bin Musayyab kata, engkau ni daripada Iraq ke? Engkau dari Iraq ke? Engkau daripada Iraq. Dia cakap yang tu. So maksud dia orang yang daripada Iraq dahulu macam tu perangai dia. Maksud bila dia dapat satu persoalan, dia tak akan berhenti pada batasan situ, bahkan dia akan kembangkan. Dan satu sudut benda tu bagus dalam persiapan bagi kebarangkalian apa yang akan jadi. Tapi pada sudut yang lain, benda tu dipanggil takalluf. Memberat diri dengan benda yang tak ada. Kalau tak ada, buat apa nak bincangkan? Tapi itu yang kita bincangkan lah, yang kita akan nampak nanti. Dan kembali penyebaran madrasah pendapat ni di Iraq kepada beberapa perkara. Apa sebab tersebarnya pendapat ni? Apa cara ni? Ataupun madrasah ni di Iraq. Okay, pertama, terkesannya mereka dengan sahabat yang agung, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tengok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, cara dia punya dia penilaian ataupun macam inilah kisah Umar lah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila kita sebutkan tadi, dia paling banyak berijtihad pada nas. Maksudnya bila nampak nas tadi, dia macam tu dia fikir lagi. Walaupun dia dalam bukan keluar pendapat dengan cepat. Dengan cepat tidak, dia akan fikir lama, dia akan hatta ketika nak penulisan hadis pun dia nak buat, tapi dia fikir balik. Macam cadangan dia pada banyak benda balik, macam ketika banyak pembaca Quran mati kan, yang mencadangkan supaya Quran satu mushaf dikumpulkan adalah dia banyak menilai dan juga meneliti keadaan, hatta kita panggil keluarnya kharaj, tajuk kharaj cukai tanah kepada orang-orang yang dirampas, telah ditakluk oleh umat Islam. Jadi kita tak nak pergi umat Islam pindah ke negara berkenaan, sampai last sekali tempat asal kita umat Islam hilang. Jadi Umar bin Khattab tak nak para sahabat keluar, dia biarkan orang tempatan ambil kekal pegang tanah, cuma beza dia kena bayar kharaj, cukai. Sebenarnya sini kita kata Umar banyak menilai. Hatta ketika Nabi SAW minta pen dan kertas untuk tulis wasiat, pun Umar lah di antara orang yang bertegas, dia kata jangan berikan. Nabi tengah sakit. Dia anggap ketika tu Nabi, pasal benda tu memang Nabi tak pernah menulis. Bahkan dalam Quran kata Nabi tak akan tulis. Kan? Bila Quran kata yang tu, jadi Umar dia pegang dengan keadaan tadi. Dia tahu Nabi tak akan buat. Sebenarnya tu pada hari berkenaan kan. Dan bahkan Nabi SAW berpeluang pada hari Khamis tu tak dapat tulis, hari Sabtu Nabi keluar tengah orang ramai. So apa-apa pesanan pada hari Khamis yang tak ditulis, Nabi dah sampaikan sebenarnya kepada para sahabat pada hari Sabtu. Yang mana Nabi dipapah keluar dari rumah dan berucap di tengah orang ramai untuk kali terakhir.
So basically tapi Umar bin Khattab dia punya tindakan dia tadi, dia punya pendaian tu adalah sangat kuat. Jadi Ibn Mas'ud orang yang terkesan sebenarnya dengan kaedah ataupun cara Umar dalam bermuamalah dengan nas. Jadi dianggap juga orang Kufah dahulu mereka terkesan dengan cara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dia dahulu cenderung kepada laluan Umar, dan dia adalah guru orang Kufah macam kita ketahui. Dan juga penduduk Kufah pula mereka ni dapat memerhatikan kepada keputusan-keputusan Ali bin Abi Talib dan ijtihadnya sepanjang pemerintahan Ali di tengah-tengah mereka. Ali bin Abi Talib lepas daripada berlaku khalifahannya, dia pindahkan pusat pemerintahan Islam ke Kufah atau ke Basrah, ke kawasan Iraq lah. Pasal penyokong dia yang mula-mula sekali angkat dia sebagai khalifah adalah orang sana. Orang Madinah dan juga orang Mekah ketika tu macam berkecuali, tak puas hati dengan kisah pembunuhan Osman ketika mana mereka tunaikan haji. So basically ketika tu jadi Ali pindah sana. Jadi orang Kufah pun sudut yang lain mereka melihat sendiri pasal dalam tempoh 5 tahun lebih kurang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerintah pemerintah sebagai khalifah. Mereka dapat melihat keputusan-keputusan atau hukum-hukum yang Ali keluarkan. So itu pertama sebab kenapa tersebarnya di Iraq, di Ar-Ra'i di Iraq sebab tu. Kedua, dahulunya hadis di negeri Iraq ni adalah sedikit jika dibandingkan atau diukur dengan apa di sisi ahli Hijaz. Ya, itu kenapa? Sebab Hijaz ni kan tempat tanah air Rasulullah SAW dan para sahabat yang besar. Dan juga bilangan para sahabat yang pergi ke Iraq adalah sedikit kalau kita ikut nisbah yang masih kekal berada di Hijaz. Yang terutama ketika mana zaman Umar kan. Memang kita kata memang Umar bin Khattab penaklukan kepada Iraq tu atau kepada jajahan Parsi tu berlaku, tapi dia masih lagi mahukan kalau boleh para sahabat tak ramai pergi keluar. Umar punya keputusan. Tapi kita kata lepas penaklukan lah. Jadi kalau nak kata sahabat yang pergi pun sikit je, boleh kita bilang berapa yang ramai keluar dihantar untuk mentadbir, mengurus, mengajarkan agama ke kawasan-kawasan yang baru. Okey. Jadi kalau nisbah tu para sahabat yang keluar ke Iraq dengan yang kekal di Hijaz adalah adalah sedikit saja yang pergi ke Iraq. Ketiga, kenapa Iraq? Dia kata kerana Iraq ni adalah tempat asal bagi Parsi. Dan dia berhubung dengan tamadun Parsi ni dengan hubungan yang sangat kukuh. Dan itu adalah daripada kita panggil dari itu dia kata itu antara perkara yang menjadikan banyak terjadinya banyak daripada masalah-masalah cabang ataupun masalah juzuk dan persoalan-persoalan yang berbilang yang memerlukan kepada penggunaan pendapat dan banyaknya pengkiasan, mana kita membanding-bandingkan hukum. Okay. Sebab macam Ibrahim An-Nakhai kata, dia kata sungguhnya aku benar-benar mendengar satu hadis lalu aku bandingkan kepada hadis sebut dengan 100 perkara. Mana dia cuba tengok daripada berbagai angle. Yang balik pada asal kita pasal benda ni memang kita kata tamadun yang ada tadi membawa kepada orang-orang tempatan ataupun orang di Kufah, di Basrah, di kawasan Iraq tu, mereka punya cara pemikiran, cara mereka berfikir lain. Sedangkan orang Arab, mereka cara fikir mereka cara lain. Jadi benda ni bila datang daripada hadis Nabi SAW pun macam tu juga. Bahkan nanti dia ada dia panggil apa? Benda tu menyebabkan kita panggil apa? Benda yang kadang-kadang tak terfikir difikirkan. Yalah, ada kebaikan kita berfikir lebih, tapi ada kadang-kadang tu overthinking tu buang masa. Macam kadang-kadang kita dalam kelas-kelas pun kita sering sebutkan bila kita terangkan berkenaan dengan fadilat apa surah-surah Al-Quran. Kita terangkan tentang fadilat surah Al-Baqarah yang patut dibacakan setiap 3 hari. Tapi waktu ada orang tanya, tapi kalau saya baca Baqarah saya tak baca surah lain. Macam itu style ahli ra'i lah. Mana lagi baik? Solat sini ke solat macam ni? Soalan-soalan macam ni sebenarnya benda yang tak perlu. Kalau kita ambil mana kita nak amalkan. Mana-mana kita nak amalkan. Kita dapat pilih. Pasal macam Nabi SAW bersabda depan para sahabat. Kan ada sahabat dengar ketika Nabi cerita A. Lepas tu ada cerita dengan cerita B. So jadi amalan tadi berdasar pada apa mereka dengar.
dengar dan amal. Dan bila kita dan Nabi pernah pesan pada satu perkara, Nabi kata ambil daripada amalan apa kalian termampu. Kerana Allah takkan jemu, maka kamu sendiri yang jemu. Dan sebenarnya amalan paling suka Allah Ta'ala adalah paling berterusan sekalipun sedikit. So basically Nabi dah berikan satu guideline kan, mana amalan patut berterusan. Bukannya maksud dia apa dengan sibuk ini kita tengok ini ke ini, last kita tak buat langsung. Itu masalah yang sebenar. Akhirnya tak buat langsung. Itu yang menjadi masalah. Bukannya persoalan tadi dipercambahkan untuk beramal, dipercambahkan untuk kekeliruan. Kalau nak kepastian, nak jawapan yang tuntas. Tapi problem dia dalam agama beramal sebenarnya kita tak di obligated dengan amalan selain yang wajib dengan satu benda yang lain tertentu. Mesti dengan cara A atau B. Ngadap sudut mana, jumlah berapa, tak ada. Kadang-kadang dibiarkan dengan terbuka. Memang diberikan kepada kita. Jadi benda ni di kawasan Iraq dahulu orang kufar terutamanya, mereka mempunyai cara pemikiran yang beza. Mereka duduk dalam tamadun yang lama, tamadun yang mempunyai sistem-sistem tersendiri. Pada sudut Arab, kedudukan mereka plain tadi adalah sebenarnya terbaik. Tapi pada sudut yang sana, bila dikuasai jajahan berkenaan, kita nak tune orang yang tempatan tadi berfikir macam cara para sahabat Nabi agak payah. Lepas tu keluar macam-macam lah, macam yang dihadapi oleh Ibn Mas'ud. Ada orang pergi masuk masjid, buat kumpulan rezeki lah. Dia duduk ramai-ramai berlingkup, lepas tu berzikir. Allah kan. Jadi bila Ibn Mas'ud tegur, bila ketika teguran dia buat Ibn Mas'ud, dia tegur dalam perkara berkenaan. Dia kata para sahabat Nabi masih ramai. Kan? Kenapa macam ni korang jadi kan? Itu contoh yang nak difahamkan. So diorang overthinking, panggil assume kan, berlebihan menyangka supaya sekali timbul hatta bidah-bidah yang bermacam. Okay, kenapa Iraq kan? Kita kata sebab Iraq ni adalah tempat daripada kerajaan Parsi zaman lama. Okay. Keempat, Iraq dahulu adalah tempat tinggal bagi Syiah dan Khawarij. Kemudian Syiah, Kufar datang situ. Khawarij pun yang lari pun buat kampung kat sana, Nahrawan. Diorang pun buat kampung di sana juga. Kan? Dan di atas buminya berkitar fitnah. Ini yang sebenarnya Nabi sebutkan berkenaan dengan tanduk syaitan daripada arah Najd. So Najd ni ada dua maksud. Kan? Najd itu arah Iraq. Najd di Iraq tu pun Najd juga. Masa kawasan rata, lepas daripada Tihamah, kawasan tepi laut, sebenarnya Arab kemudian kawasan yang Hijaz, kemudian menghala ke arah sana panggil Najd. Itu sebenarnya. Sebab tu kita tengok bila dalam sejarah kita perhatikan tempat timbulnya masalah kita panggil masyarakat, masalah Syiah, Khawarij semua muncul dari sana, daripada Iraq. Ada tentera yang datang bunuh Osman pun datang dari Iraq. Campur Mesir lah kan. Iraq dan Mesir. Serbu Madinah, bunuh Osman. So itu tempat-tempat keluar, tempat munculnya. So, dan kemudian telah tersebar bila dua tempat tu kumpulan tadi berpusat di sana. Kemudian telah tersebar perbuatan meletakkan hadis. Fabricating hadis ni berlaku. Sebenarnya bagi menguatkan terhadap mazhab-mazhab politik yang ada. Dan ini menjadikan para ulama di sana di madrasah tersebut mengurangkan daripada riwayat hadis. Kerana mereka nak berjaga-jaga padanya, bimbang jatuh ke dalam hadis-hadis yang palsu. Maka hadis di sana yang dikembalikan untuk rujukan isi mereka adalah sedikit. Dan ini menyeru mereka ketika membawa kepada mereka ketika menilai atau memandang kepada persoalan kepada berkata-kata dengan pendapat bila tak ada nas. Mereka akan cenderung. Tapi kadang-kadang lain sekali nas ada pun mereka over untuk sibuk fikir lagi. Kan? Dan kita ada para sahabat sebagai contoh kita. Sebenarnya tak ada kepelikan pada situ. Sepatutnya itu sudut situ sepatutnya dah jelas. Cuma macam saya katalah, kita kadang-kadang ni kita kata ada kebaikan dia, apa benda? Okay. Antara ciri-ciri perbezaan ciri-ciri istimewa Madrasah Ahli Ra'i adalah pertama, mereka memperbanyakkan, ni ciri-ciri khas mereka yang tak ada pada yang lain mereka memperbanyakkan mencabangkan terhadap persoalan banyak mereka mereka mencabangkan
persoalan-persoalan kerana apa yang datang kepada mereka daripada peristiwa-peristiwa, memandangkan kepada tamadun mereka, dan bawa mereka ni kepada mengandaikan persoalan-persoalan sebelum ia berlaku. Sebab mereka dah ada tamadun, so tamadun diorang macam tu. Jadi bila Islam datang, diorang masih belum boleh terima. Macam ni lah, macam saya katakan, kalau air ni kita air oren, kan? Kita tak basuh cawan ni dengan betul, kita terus buang, lepas tu kita masukkan saja air putih. Kita minum air ni, rasa oren tu masih ada lagi. Kalau tak air putih pun, ada bau atau rasa yang akan masih kekal. Punca sebab tak dibersihkan yang asal tak dibersihkan. Jadi bila itu kenapa yang kat sini kita dapat lihat, bila Arab diberikan, orang-orang Arab diberikan Islam, dia ada Islam saja dalam tu. Pada orang tak, orang kosong, orang tak ada tamadun khas, tak ada cara pemikiran yang khas. Jadi bila terima Islam saja. Tapi bila bangsa ni dapat Islam, ada cara pemikiran mereka yang tersendiri. So mereka contohnya macam mereka mengandaikan akan persoalan-persoalan sebelum ia terjadi. Lalu mereka memperbanyakkan daripada kata-kata engkau nampak tak? Ara'aita law kana kadza. Adakah engkau nampak kalau sekiranya macam ni? Maksudnya kalau macam ni macam mana? Lalu mereka menanya satu persoalan dan mereka bertanya mengenai satu masalah, dan mereka yang nyata padanya hukum. Kan yang mereka timbulkan daripadanya hukum. Lalu mereka cabangkan daripada persoalan tadi, satu hukum tadi, dengan mereka cabangkan dengan kata-kata mereka, apa pendapat engkau kalau jadi macam ni? Dan mereka akan menghadapkan persoalan tadi dengan semua bentuk-bentuk dia, yang berkebarangkalian dan tidak berkebarangkalian pun dia sibuk juga. Cuma macam kes persoalan dalam apa. Tapi benda ni lepas daripada zaman contoh ulama-ulama Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, dia punya cara bila kita kata tajuk ni, dia seolah mendamaikan di antara mazhab ahli ra'yi dengan ahli hadis. Macam ahli hadis tadi, kau jumpa satu hadis tu je, dia tak tengok hadis lain. Ini yang sahih hadis dia. Macam Imam Syafi'i pula, bila dia kata datang tu, dia cuba buat perbandingan. Kena tahu tentang asbabun nuzul, tentang tahu mana maki madani, kena tahu pengertian dari segi bahasa sebelum seorang tu boleh untuk memahami dalil dengan benar. Jadi basically kalau kita kata sudut memikirkan tu baguslah. Kalau kata ikut style badui, dengar benda asas saja agama dah cukup, pun boleh juga, selamat je. Tapi kalau sekiranya orang tu cuba nak memahami dengan betul pun tak salah juga, sepatutnya lah kan. Tapi masalah kat sini, bila diorang cabangkan, ada pencabahan-pencabahan tadi, kadang-kadang benda tak perlu. Contoh soalan, jika orang tu solat kan, dia pakai serban, kemudian kain serban dia tadi ada benang tu ikut turun masuk lubang jamban, apa hukumnya? Ni semua benda-benda berkait yang kadang-kadang kita baca yang kitab fiqh kan, punca daripada kes ahli ra'yi punya cara pemikiran. Sebab tu bila lepas daripada Imam Syafi'i rahimahullah tinggalkan Iraq, pergi ke Mesir, mungkin Saki Baki, anak-anak murid dia yang daripada Iraq tadi, dikembangkan tajuknya tu. Wallahu alam. Tapi dari segi asalnya mereka sering tanya, kalau macam ni macam mana? Okey. Sampaikan dinamakan mereka oleh ahli hadis sebagai orang-orang Ar-Ra'aitiyun. Nampak tak kalau dia kata. Bagi sebenarnya untuk membezakan manhaj mereka dengan fiqh yang bersifat kebarangkalian. Sentiasa kebarangkalian. Okey. Berkata Sa'id Musayyab kepada Rabi'atul Ra'i, nanti kita akan baca kisah last kali nanti. Ya. Rabi'ah ar-Ra'i, guru Imam Malik. Dia kata apa? Dan dia telah mempersoalkan padanya pada satu persoalan. Kata Sa'id Musayyab pada dia, Iraqiyun anta. Kau ni orang Iraq ke? Soalan dia tanya. Sebab kata adakah orang Iraq kau? Dan berkata Sa'id Musayyab, dia kata dan telah datang
kepada Malik bin Anas, Asad bin Furat. Okay. Asad bin Furat. Beliau berkata, kau berkata Asad bin Furat, dia kata, dahulunya teman-teman Malik, kan? Malik bin Anas gerun terhadap dia, apa aspek dia, dan merasa takut untuk bertanya pada persoalan. Tapi aku, kata Asad bin Furat, bertanya kepada Malik mengenai persoalan. Bila dia jawab, apabila mereka dia jawab, mereka kata, cakap pada dia, cuba kalau apa, fa in kana kadza, kalau jadi macam mana? Mana bila Imam Malik dah jawab, kan, aku tanya soalan, Imam Malik dah jawab, lepas tu dia orang tanya, cuba tanya, kalau macam ni macam mana? Lalu Imam Malik dah jawab, aku cakap macam tu, maka aku kata pada dia, kalau macam ni macam mana? Baru satu hari Imam Malik rasa sempit terhadap aku pada satu hari, lalu dia kata, ini adalah salatu binti Salah. Mana maksud dia, apa, persoalan, anak persoalan. Jika engkau nak ini, maka pergilah kau ke Iraq. Kalau kau nak jawapan ni, pergi ke Iraq. Mana perbuatan duk tanya-tanya macam ni. Pasal benda tu tajuk dia, kita belajar untuk amal, kita belajar untuk sake of knowledge saja. Kadang-kadang persoalan ni banyak orang kata macam jangan tanya, kan. Tak, kita kan tanya-tanya, maksud dia tanya tu untuk apa? Sebab tu bila kita belajar, antara sudut wajib pada seorang yang belajar ilmu, menghormati ilmu, antara cara dia adalah jangan dia tanya soalan yang benda tu cuma andaian, just untuk tengok ustaz tu pandai jawab tak, ataupun dia nanti kalau nak kalau orang tanya nanti nak jawab apa. Selagi tak ada persoalan tadi, tak perlulah, tak perlu timbulkan benda sebelum dia berlaku. Okey. Tapi benda ni dikasih sampai macam tu sekali, kata Imam Malik, dia kata ini perbezaan pertama lah, mereka suka mempersoalkan panjang. Jadi kata Imam Malik cakap pada anak murid dia, kalau kau nak pergi, kau pergi Iraq. Salatu bintu Salati. Kalau kau nak ini, pergi ke Iraq. Okay. Kedua perbezaan mazhab ahli ra'yi ni adalah sedikitnya riwayat mereka terhadap hadis dan persyaratan mereka padanya dengan syarat-syarat yang tak selamat bersama syarat-syarat berkenaan, kecuali sedikit hadis je lepas. Ini kadang-kadang yang datang kita dengar di antara mereka ni yang sampai sekarang masih lagi wujud orang yang faham sedemikian bab berkenaan dengan akidah. Dia kata hadis yang zonni tak boleh jadi tajuk akidah. Qat'i tak apa. Ini benda-benda macam ni yang kita panggil apa? Tajuk dia yang jadi macam bahan yang sangat masalah. Sebab seolah-olah macam kita tak perlu beriman dengan hadis Nabi SAW kalau tidak mutawatir. Syarat-syarat macam tu tambahan. Okay. Dan mereka ni mengikut dengan manhaj Umar, cara Umar dan Ibn Abdullah bin Mas'ud pada apa diriwayatkan daripada mereka berdua, yang berupa pemastian terhadap riwayat dan tidak memperbanyakkan bercerita daripada Rasulullah SAW. Memang Umar pernah dia penjarakan anak dia sendiri, Ibnu Umar, kerana sibuk menceritakan sabda Nabi SAW. Memang ada pernah berlaku. Macam kita kata itu pasal Umar bimbang, takut bercampur aduknya Quran dengan sabda Nabi SAW. Jadi kedua orang ni seolah-olah macam ikut Umar lah, kurangkan cerita macam ni. Tapi Umar bin Khattab anhu bila datang dalil daripada orang yang dipercayai, dia terus diam, dia terus ikut follow, tak cakap, tak ada lawan, dia takkan persoalkan. Jadi orang ni macam seolah macam ahli ra'yi ni seolah-olah macam mereka ni tidak dahulu konon macam Umar, ikut Umar lah dengan Mas'ud. Jadi mereka dahulu macam soal rasa gerun atau bimbang daripada periwayatan terhadap Rasulullah. Namun problem dia adalah mereka tidak rasa gerun atau rasa takut untuk keluar pendapat. Bab hadis diorang beria tepis, tapi bab berkenaan dengan tajuk pendapat mereka jadi halal pula. Jadi halal lah. Itu betul pelik lah. Jadi, sampai sekarang kita tengok ahli kalam macam tu jugalah. Kumpulan yang ikut apa Asy'ariyah ke sebagainya.
atau ikut apa cabang-cabang fiqh Syafi'i. Kadang-kadang mereka boleh langgar hadis Nabi tak kisah. Bahkan kadang separuh kita cakap, jangan lawan ulama. Lawan Nabi tak apa. Langgar Nabi tak apa. Langgar sabda Nabi tak apa. Sebab kes riwayat ni entah. Macam ni Nabi punya sabda tadi jadi macam tak ada kemaksuman. Tapi guru dia maksum. Cakap guru dia jangan sampai dilawan. Lawan tu langgar ulama lah tu. Ini contoh macam kita kata yang berlaku lah. Sampai akhirnya perkara tersebut jadi sedemikian. So ada kalanya memang kita kata panggil apa, benda berkenaan di sisi para ulama, benda yang tidak patut. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah bila dia pergi ke Iraq dahulu, sampai di Iraq memang orang Iraq datang jumpa dia berdebat je. Sampai kan apa, memang tapi beza dia orang bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tiap kali dia orang cakap apa dia kata qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Sampai mereka tak ada benda. Dari pagi sampai ke petang, mulut dia hanya kata qala Allah, qala Rasulullah. Ada orang yang apa, orang tak ada jawapan lain untuk berhadapan dengan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sentiasa balik pada nas, bukan pada pendapat. Jadi orang dulu anggap kalau macam nas dia tak cukup, so pendapatnya kena masuk. Tapi sebenarnya tak ada pun. So Allah Ta'ala tak pernah turunkan agama ni tanpa dengan kekurangan. Allah turunkan dengan kesempurnaan. Sebab ini adalah agama yang Allah Ta'ala jadikan terakhir. Tak ada agama selepas Islam yang diterima oleh Allah Ta'ala kecuali Islam saja. Baik. Itu pendapat ahli, itu mazhab ahli ra'yu. Okey, mazhab ahli hadis di Hijaz. Ini kedua mazhab ataupun sekolah ahli hadis di Hijaz. Dia dahulu Madinah adalah tempat khas. Okey, adalah rumah adalah tempat persinggahan khas yang dengan pengambil kiraan dia adalah negeri perpindahan Nabi SAW. Negeri hijrah. Okey, yang turun pada syariat dan yang menyaksikan apa yang dahulunya daripada Rasulullah SAW, daripada kata-kata atau perbuatan. Memang Nabi buat benda kat situ, cakap benda kat situ. Okay, jadi kita kata itu perbezaan Madinah lah. Okay, dia adalah rumah untuk dan tinggal di padanya para khalifah Rashidun. Mereka tinggal situ. Jadi ia adalah sebenarnya tempat tinggal ataupun tempat timbul bagi sunnah, serta tempat keluarnya hadis, serta tempat pertemuan para sahabat. Dan ini menjadikan orang-orangnya di Madinah ni manusia paling kukuh tentang kefahaman dan paling kuat berpegang dengan riwayat dan berhenti pada asar. Bila ada asar, mereka berhenti pada asar. Mereka takkan melampaui daripada asar-asar yang sahih. Okay, Madrasah Al-Madinah ni tambahan daripada itu, dia sebenarnya menerima akan manhajnya daripada guru-gurunya yang awal. Yang mereka ni di awal mereka ni yang terkenal adalah sebagai mereka yang menjadi rujukan, iaitu Zaid bin Sabit contohnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, itu antaranya lah, ramai lagi. Okey, atas isi Nabi SAW. Dan telah diketahui bahawa Ibnu Umar dahulu dia dengan kesungguhannya yang bersangatan untuk mengikuti jejak-jejak Nabi SAW, dan juga dia rasa mulia dengan itu. Berdiri tempat Nabi berdiri, duduk tempat Nabi duduk, kan, solat bila tempat waktu Nabi solat. Ibnu Umar punya perangai. Dan telah dia kata, dan dia terkesan dengan cara ni anak-anak murid dia. Yang mereka ni membawa panji ilmu bagi madrasah ini. Dan yang antara yang awal daripada anak murid dia adalah Sa'id bin Musayyab. Okay? Dia ni telah mengerahkan segala usaha dia untuk menghimpunkan asar-asar dan fatwa-fatwa para sahabat, serta menghafal banyak daripadanya. Dan dikatakan tentang dia ni bahawa manusia paling tahu tentang dengan apa yang dibawakan daripada asar. Okay, dia manusia paling tahu dengan apa yang dikemukakan daripada asar, dan paling faqih tentang pada pendapatnya. Innahu a'lamun nas bima taqdumuhu min al-asar wa afqahuhum fi ra'yihi. Ya, manusia paling ni paling faqih pada pendapatnya. Daripada Maimun bin Mihran, beliau berkata, aku datang ke Madinah, lalu aku tanya pada orang ramai, siapa manusia paling faqih? Maka aku telah didorong kepada Sa'id bin Musayyab. Lalu aku pun tanya dia soalan. Okey. Ini contohlah Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni sebenarnya dia guru pada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj guru pada Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ada tertib dia, kalau kita perhatikan laluan
laluan mereka mereka punya ilmu ni sebenarnya ada turutan dia. Jadi Ibn Musayyab ni dia anak murid kepada Ibn Umar. Dan maka dia sempat dengan Umar pun. Tapi lebih banyak masa dia dengan Ibn Umar. Okay, jadi daripada madrasah ini Sya'bi daripada madrasah ini Sya'bi Amir bin Syarahil dia kata yang berkata apa-apa yang datang kepada kamu ini bawa kepada kamu oleh mereka ini daripada sahabat Rasulullah SAW, maka ambillah ia. Dan apa-apa daripada pendapat mereka maka campakkan ia ke dalam hash ni al-hush, tempat buang najis kan. Dia kata zaman dahulu ni dia kata tempat qada hajat di kampung kebun dan sebagainya. Sya'bi Amin bin Syarahil ni Sya'bi dilahirkan di Kufah, dia membesar dan mati di Kufah, tapi dia datang ke Madinah dan tinggal di Madinah selama tempoh tertentu, dan dia dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Amr, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nu'man bin Bashir, Abu Hurairah dan ramai lagi. Amir bin Syarahil. So dia kata apa-apa dia belajar dengan para sahabat. Dia kata apa-apa yang dia orang kata daripada sahabat Rasulullah maka ambil. Apa-apa yang datang daripada pendapat mereka campakkan. Mana kalau golongan ni orang-orang ni bawa daripada sahabat. Cerita daripada sahabat maka ambil. Apa-apa mereka cerita daripada pendapat mereka buang. Gitu. Mana kalau orang ambil dari sahabat ambil. Dijadikan sahabat sebagai ukuran. Dan mazhab ahli hadis ni mazhab madrasah ahli hadis bahawa mereka ni bila ditanya tentang suatu perkara, jika mereka tahu padanya ayat ataupun hadis, mereka beri fatwa. Jika tidak, mereka akan diam. Mereka akan berhenti. Telah meriwayatkan seorang lelaki telah meriwayatkan daripada seorang lelaki bertanyakan Salim bin Abdullah bin Umar, anak Abdullah bin Umar mengenai satu perkara. Lalu dia kata aku tak dengar padanya sesuatu pun. Mana orang tanya soalan, aku tak tahu apa tentang perkara ni. Lalu lelaki tu kata beritahulah aku SWT elokkan kau tentang pendapat kau sendiri. Lalu Salim bin Abdullah kata tidak. Kemudian orang tu ulang lagi, maka dia kata dia kata aku redha dengan pendapat kau. Berkata Salim bin Abdullah bin Umar, dia kata kenapa tak nak bagi pendapat dia? Dia kata barangkali aku beritahu kau pendapat kau, aku beritahu kau pendapat aku dan kau pergi kan. Lalu kemudian mungkin lepas tu aku dapat lihat pendapat aku dah bertukar kan. Aku lihat pendapat yang lain. Tapi aku tak dapati kau untuk betulkan balik. Walaupun pendapat tu ada, dia kata, okey, boleh cakap, tapi soalan sekarang, kalau dia kata besok lusa aku dah tukar pendapat, macam mana? Kau tak ada dah. Kau tanya soalan ni, bukan orang datang dari jauh. Kau tanya soalan ni, kalau aku jawab dengan kau balik, katakan aku tukar pendapat. Aku nak cari kau kat mana? Zaman sekarang boleh ada handphone lah kan. Telefon dan sebagainya, kita cari orang tu. Guna Facebook ke, guna apa-apa lah, media sosial. Tapi zaman dulu mana ada. Orang tu pergi, pindah dan sebagainya. Tak jumpa lah. Dan jumpa lah. Itu bukan cara dia. Tak ada sebarang cara untuk tahu kecuali cara macam tu je. Sebab tu dia kata, macam aku nak bagi tahu kau satu pendapat aku. Bimbang nanti kau dah pergi bawa aku dah tukar pendapat, kau kat mana? Lalu jadi dia kata dan kembali sebab-sebab terhentinya ahli Hijaz pada nas-nas kepada ada kena berikut Pertama, terkesannya mereka dengan manhaj yang beriltizam dengannya para ulama mereka. Seperti kita sebutkan dan kesungguhan mereka tentang hadis-hadis dan asar, dan menjauhi pengambilan dengan pendapat. Ambil pendapat dan beramal dengan pengkiasan. Kecuali apabila di sana ada keperluan yang mendesak dan berkali-kali mereka terhalang daripada berfatwa pada masalah yang tak dapati padanya dalil di kitab, sunnah atau asar. Baru mereka pergi pada pendapat. Adapun selagi ada dalil, mereka tak akan lari kecuali dalil saja. Okey. Kedua, apa yang di sisi mereka, kenapa mereka berbeza? Sebab kerana apa yang ada di sisi mereka daripada khazanah simpanan yang besar di sisi para sahabat yang tinggal di tengah-tengah mereka. Itu yang tinggal kebaikan mereka di Hijaz umumnya dan Madinah khususnya, yang berupa simpanan tadi adalah hadis-hadis dan asar yang cukup untuk keperluan mereka dalam pendalilan dan menyebabkan mereka tak perlu kepada menggunakan pendapat. Sebab dalil dah banyak, dah cukup, tak perlu mereka pada pendapat. Ketiga,
mudahnya kehidupan dari sisi ahli Hijaz dan sikitnya permasalahan mereka. Okay, kemuskilan mereka sedikit, di mana mereka dahulu di atas fitrah yang awal, dan pada keadaan apa yang dia jauh daripada apa yang mereka jauh daripada apa yang berlaku atau terjadi pada bandar-bandar Parsi atau bandar-bandar Greek yang berupa pencabangan masalah-masalah, dan manusia dahulu hidup dalam keadaan yang mereka dahulu hidup di atasnya pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak ada di sana sebarang peristiwa baru kecuali yang sedikit dan jarang saja. Waktu mereka, keadaan mereka tenang, tak ada cerita. Sedangkan tempat-tempat tadi dengan tipu daya muslihat, musuh-musuh Islam masih banyak. Kemudian muncul kumpulan jahat, kumpulan yang menentang Islam dari dalam. Semua tu menyebabkan persoalan-persoalan itu jadi bercambah. Tapi pada sahabat, pada orang Madinah terutamanya, dan tidak ada sedemikian. Okay. Kemudian keempat, jauhnya mereka daripada tempat-tempat fitnah, punca-punca fitnah, dan juga perkara-perkara yang membawa kepada pertentangan dengan nisbah apa yang ada padanya urusan di Iraq berbanding apa yang pada Iraq tak sama. Jadi mereka ni selamat daripada bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, dan juga ahli hawa nafsu. Tak ada. Maka itulah orang di Kufah kan kata mereka lah tempat Syiah kan. Tapi cerita kelakar ada imam-imam yang kata imam macam Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib kan, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, semua mati dekat Madinah. Tak keluar pun dari Madinah. Tapi orang-orang di Kufah duk dakwa lah, dia kata dia kata macam-macam. Kan direka-reka kata-kata bohong ke atas nama keluarga Rasulullah SAW. So jadi benda ni kalau kita perhatikan balik, di sana mereka tak selamat. Banyak sangat. Sedangkan di Madinah tak ada pun gangguan berkenaan. Ya. Dan berterusan khazanah simpanan hadis dan asar terpelihara di sisi mereka dan tidak dicampur di sebarang keraguan, dan tak datang kepada sebarang tumahan dengan fabricating. Sebab sahabat Nabi ramai, tempat asal jadi payah untuk berlaku pembuatan hadis palsu. Dan di antara perbezaan atau keistimewaan madrasah ahli hadis ni adalah, pertama, tak sukanya mereka untuk banyak bertanya ataupun pengandaian masalah ataupun mencabangkan akan persoalan. Okay, maka hukum sebenarnya terbina di atas hukum ni hanya dibina di atas persoalan yang wakil, memang jadi, kes jadi, nak buat apa. Bukan di atas persoalan bukan di atas permasalahan andaian. Dia permasalahan realiti dah terjadi baru dibincang. Bukan di atas persoalan yang bersifat keandaian. Dan nas menunjukkan kepada hukum. Maka tak dicari mengenai punca hukum-hukum dan pengkaitan hukum dengan punca-punca. Okey. Tak kira kalau secara wujud atau ketiadaan. Tak ada. Dia ada dalil ada, tak ada sudah. Kat sana diorang cari punca hukum kenapa. So jadi betul tak? Ada masalah hukum lebih kurang. Jadi serupa tak? Itu masalah dia. Diorang akan jadikan hukum macam tu. Okay, kedua, mereka ni bersiap dengan berbekalkan dengan hadis dan juga berhenti pada asar. Ini sifat madrasah ahli hadis ni. Ilmu adalah ilmu kitab dan sunnah serta asar. Ya. Dan juga demikian juga ambil berat prihatin terhadap penjagaan perkara itu ilmu berdasar daripada kitab sunnah dan asar ni. Dia adalah dengan keprihatinan tentang urusan syarak ni. Ya, sebenarnya bila kita prihatin tentang tu menjaga tentang ilmu tadi macam tu, dia sebenarnya dengan penjagaan asal persyariatan dan juga asal fiqh, sumber fiqh. Dan wajib dia kata, dari kewajipan agama sebenarnya memfardukan untuk penjagaan akan simpanan ni. So diorang nampak itulah sebenarnya kedudukan mana Quran dan sunnah serta asar para sahabat, itulah rujukan mereka. Itu adalah penjagaan agama sebenarnya. Mereka tak nampak benda tu macam sia-sia atau tak perlu. Okey. Jadi di antara ahli ra'yi dan hadis ni ada perdebatan yang sengit
dan setiap pihak mengaibkan pihak satu lagi daripada jalan berbeza. Okey, sekalipun di antara ahli Hijaz sendiri ada orang yang cenderung kepada pendapat. Cuma macam kita katalah, macam kes ini, okey, bila kita kata satu benda yang kes ahli hadis ni pada zaman berkenaan dengan tajuk, kalau dia jumpa hadis yang dia kata sahih, dia pegang itu je. Walaupun mungkin mansuh, dia tak faham ke, mungkin apa, bukan itu maksud dia akan pegang macam tu. Dari sudut itu, mungkin itu saja mungkin berlaku. Itu mungkin berlaku. Macam zaman kita sekarang ni pun macam timbul persoalan benda-benda seperti apa, tajuk apa, larangan puasa Sabtu. Sedangkan hadis yang datang, atau ulama yang meriwayatkan hadis tu kata bukan menunggalkan Sabtu untuk berpuasa Sabtu. Ataupun kalau dia kata orang tu bukan tunggalkan dan terkena, katakanlah hari Ashura jatuh hari tu, ataupun jatuh hari Arafah pada hari berkenaan. So basically sebenarnya tak timbul tajuk pun untuk tak boleh berpuasa. Tapi pada diorang tak boleh puasa langsung. Jadi keluarlah hukum tak boleh puasa sebagainya, kata ni macam Yahudi lah. So jadi basically ni masalah. Bila dia jumpa hadis ni, dia tak tengok hadis lain. Itu contoh lah yang kita kata, yang maksud dia bila nak dijalankan pemikiran ataupun pada tajuk maksud hadis tadi, dia tak cuba untuk elaborate kepada, kalau pasal ada dalil lain. Kalau satu hadis saja kita tak ada masalah. Tapi masalah ada hadis lain yang memberikan pengertian yang berbeza. Cuma ini kadang-kadang berlaku. Okay, jadi macam tu juga pada sudut sama, ada di kalangan, ada kata ahli Hijaz ni yang cenderung kepada pendapat seperti Rabi'ah bin Abdurrahman, Syekh Imam Malik. Nama dia Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ata bin Abdurrahman. Tapi terkenal nama dia dengan Rabi'atul Ra'i. Dia guru Imam Malik. Okay. Telah mengeluarkan Imam Malik dalam kitab Muwatta' daripada Rabi'ah. Bahawa beliau bertanya kepada Sa'id bin Musayyab. Ini anak murid Ibn Umar kan. Dia kata apa? Kam fi isbi'i imraati. Berapa kena bayar kalau pada satu jari. Maksudnya kalau orang tu serang seorang wanita, rosakkan satu jari dia, patah ke putus kan? Putus. Tak boleh pakai dah. Maka berapa kena bayar? Qala asyaratu minal ibil. Maka 10 ekor unta, dia kata Sa'id bin Musayyab. Qultu, dia kata lagi, fa fi isbi'ain, 2 jari, qala 20. Dia kata fa fi salas, pada 3 jari, qala salasun. Qultu fa fi arba', 4, qala 20. Dia turun jadi. Apa di sini? 10, 20, 30, 20 balik. 20 balik. Kan okey, ikut logik akal macam makin teruk kan. Jadi qultu, kata Rabi'ah bin Abdurrahman kepada Sa'id bin Musayyab. Dia kata hina azuma jarhuha washtaddat musibatuha naqasa aqluha. Dia kata ketika mana makin besar luka dia, makin melampau musibah dia, kurang dia punya diat. Akal tu kan akal kepala. Okey. Akal tu diat. Aqlu. Maka dia berkata kepada dia Sa'id bin Musayyab, Iraqiyun anta. Kau ni orang Iraq ke? Kau ni orang Iraq ke? Ni ayat kita sebut tadi. Kau ni orang Iraq ke? Kau berkata Rabi'ah, bahkan seorang alim yang mendapatkan kepastian ataupun seorang jahil yang nak belajar. Aku ni seorang yang bukan. Bahkan aku ni adalah seorang yang mengetahui tapi nak dapat kepastian, ataupun seorang jahil yang nak belajar. Maka berkata Sa'id bin Musayyab, hiya sunnah, ia adalah sunnah. Dia isyaratkan dengan ini kepada apa yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, keluarkan oleh Nabi SAW. Okay, kerana dalam hadis berkenaan Nabi kata apa? Aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli. Diat seorang wanita macam diat seorang lelaki, hatta tablugha as-thulutha min diyatiha. Sampailah 1/3 daripada diatnya. Okey, pasal diat seorang wanita 50. Ni kena faham Diat wanita adalah sebenarnya 50 ekor unta. Kalau lelaki terbunuh 100. Kalau wanita terbunuh 50. Okay, jadi bila kalau ikutkan kepada separuh untuk tu 25 kan. Okey, 25. So bila kita kata contoh macam kalau kita kata 30 kan. 30 tu okey 1/3 lah. Lebih kurang 1/3 lah. Okey. Tapi lepas daripada tu kalau kita ambil kan macam 40. Kalau kita panggil apa, kan 50 kan. Ni kita ambil 30. Okey lagi.
Dan 1, 2, 3, 4, 5 okay, ni 60% okay lagi. Tapi bila kita naik kat sini, dia dah lebih daripada sepertiga. Lebih daripada sepertiga daripada 5 tu. 20 tu. 60 daripada 100. Dia cerita kat sini, dia cerita kat sini 20% kan. 40%, 20%, 40%, 60%, 80%, okay. Sampai ke sini okey lagi. Sebabnya macam hampir sepertiga je. Tapi bila kita jadi keempat, dia kurang. Maksudnya dia jadi 5 balik. Maksudnya every finger tu 5, 5, 5, 5. So 20 lah. Kalau 5 jari, 25. Sebelah ini semua jari ni hilang 25. 25 dia separuh daripada diat dia. Faham? Bila dia maksudnya ikut hadis Nabi tadi, wanita tu punya pampasan kan 10, 20, 30. Kalau ni dia turun balik jadi dia jadi apa jadi ni. Kalau ni kata dah naik 40, kita kira 40, dia dah kira jadi lebih daripada sepertiga. Sebab tu Nabi kata sampai sepertiga masih lagi macam lelaki. Tapi kalau lepas sepertiga maka dia jadi separuh daripada lelaki. Yang ni 5 lah. 5. Kalau 5 jari rosak, 25. Dia akan jadi separuh. Dia takkan jadi sama jumlah dengan lelaki. So ketika diat penuh pun, lelaki 100, perempuan 50. Okay, so kat sini bila disebut oleh Syekh Musayyab kepada Rabi'atul Ra'i, dia nak bagi tahu berkenaan dengan tajuk masalah apa? Masalah sunnah. Okay, berserta dengan datangnya nas. Okay, maksudnya diserta dengan datangnya nas, tiada ruang untuk akal. Kerana itu telah mencemuh Sa'id ke atas Rabi'ah bin Rahman, apa yang diaibkan ia ke atas orang Iraq pada ketika itu, yang berupa apa? Mereka menghukumkan akal pada nas-nas. So nas datang dah, Nabi sabda, Nabi lebih tahu. Kenapa kita nak kata macam tapi Nabi cakap itu, tapi start tapi je. Ini abadasa al-ra'i, bukannya ahli hadis atau bukannya amalan para sahabat Nabi SAW bila dengar daripada Nabi sebarang perintah. Itu perbezaan daripada dua sudut itu. Baik, wallahu alam. InsyaAllah nanti kita akan habiskan masuk pada fuqaha sab'ah. Tapi ini tajuk dah kita keluar daripada apa tajuk dah. Bahkan lepas daripada fuqaha sab'ah nanti kita akan start ambil berkenaan dengan sikit dia. Kita akan terus masuk ke berkenaan dengan mufti-mufti pada zaman berkenaan. Lepas zaman Nabi tak ada, siapa je mufti lepas tu. Ini kita bincang nanti insyaAllah. Ini fasa keempat. Lepas kita bincang sikit berkenaan dengan panggil apa fuqaha yang zaman para tabi'in. Para tabi'in ujung para sahabat tak ada, maka mereka tabi'in ada di kalangan mereka ni yang menjadi apa sebagai panggil apa rujukan agama. Nabi hidup, rujukan kepada Nabi. Tapi Nabi dah tak ada, rujukan tidak lagi kepada Nabi, kepada orang lain, tapi kepada lepas para sahabat kembali kepada apa tabi'in. So insyaAllah nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan apa fuqaha sab'ah, fuqaha yang 7 yang terkenal lepas daripada para sahabat, mereka rujukan agama. Kemudian baru pada tu. Pasal ini semua ni ada kesan pada masalah perkembangan fiqh atau pensyariatan dalam Islam. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian bulan depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.